Bila mana kita tak boleh jadikan seseorang itu berfikir di luar kotak, kita keluarkan kotak itu daripada fikiran dia. Teknik. Boleh faham maksud saya? Bila seseorang itu tak boleh jadikan dia berfikir di luar kotak, sebab dia berada dalam kotak, dia tak nampak. Jadi kita keluarkan kotak itu daripada pemikiran dia, supaya dia nampak. Lalu saya tanya dekat dia, Federica, let me ask you, I'm not forcing you, saya tak paksa, tapi saya nak tanya je. Kalau you disagree, bagi tahu. Kalau you agree, pun bagi tahu. Saya kata, Federica, kamu boleh dapat tahu apa kelas yang kami anjurkan untuk orang nak kenal Islam hanya melalui panggilan sahaja, betul ke tidak? Dia kata, yes. Do you need to come all the way to our office? Dia kata, no. But why you are here today? Satu. Kedua, di sebalik, di tempat yang kamu duduk, Itali, di dunia barat, di Eropah, kamu, saya percaya, sering didedahkan dan dimomokkan bahawa Islam ini agama teroris, agama keganasan. Islam ini agama ketinggalan zaman. Islam ini menindas wanita. Islam ini barbarik. Betul? Dia kata yes. Tetapi semua yang kamu dengar dan kamu dikelilingi oleh semua itu tidak menjadikan kamu jauh daripada agama Islam, malahan menjadikan kamu lebih mengkaji tentang Islam. Betul ke tidak? Dia kata yes. Dan sekarang ini kamu ada pilihan untuk datang ataupun tidak, dan kamu ada pilihan untuk tak dengar saya cakap. Betul ke tak? Dia kata yes. Saya tanya dekat dia, tidakkah semua ini adalah petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu? Apa lagi hidayah yang kamu nak cari? Adakah kamu sedang mencari dan menunggu hidayah tiba-tiba billboard dekat jalan raya tulis Federica, silalah masuk Islam, macam tu ke? Tahu kenapa saya sebut macam tu? Sebab orang Kristian ada di kalangan mereka terdedah kepada filem-filem English yang di mana dia macam ada sign, dia kena bermimpi seseorang datang kepada dia dan sebagainya. No, tak macam tu. Saya bagi contoh mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan je. Sekarang dah masa 8.46. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mungkin ada program lain. Mungkin. Okey? Mungkin ada program lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada program lain, tetapi kenapa tuan-tuan dan puan-puan datang ke sini? Dan mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini, bukan jemaah masjid ini pun. Mungkin di tempat lain, tapi datang sini. Kenapa datang sini? Sedangkan boleh pergi solat di masjid lain. Ada siapa paksa tak? Tak ada siapa paksa. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bukankah itu cukup isyarat tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat hidayah tu irsyad dari Allah, di mana ada orang share poster, hari ini ada ceramah, mungkin lepas ni ada makan ke? Mungkin, ya? Mungkin tertarik juga dengan itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, setelah saya bercakap setengah jam tadi, tuan-tuan dan puan-puan ada pilihan. Alamak, boring lah. Aku dah dengar dah dekat Facebook dia, soalan yang sama, ceramah yang sama, kisah yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan boleh balik, tapi tuan-tuan dan puan-puan masih kekal. Kenapa? Bukankah itu cukup isyarat Allah Subhanahu Wa Taala sedang melimpahkan taufiknya kepada tuan-tuan dan puan-puan? Yes. Lalu selepas saya tanya dia soalan macam tu, saya tanya dekat dia, are you waiting for someone to kick you? For you to make the syahadah? Dia kata, ya. Dia tak ada alasan, dia kata, I just need one final push. Saya kata, the final push is here, I already push you enough. Lalu saya tanya dia soalan simple je. Saya kata, Federica, kamu nak saya ajar kamu syahadah ataupun kamu sendiri ucap syahadah, memandangkan kamu dah belajar tentang Islam? Lalu dia kata, saya dah belajar tapi tak berapa fasih. So awak nak saya ajar ke nak awak baca sendiri? Terjemahan tu awak nak saya baca dalam bahasa English ke Mandarin? Dia kata, tak. Buat dalam English saja. You ajar saya. Okey? Syahadahkan dia. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kisah ini nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hidayah tu irsyad kita dah ada dah. Kita dah ada. Kalau kita ini tak tergerak nak melakukan kebaikan, tak kala kita lihat kawan kita buat kebaikan,
Jangan tuduh Allah, Allah tak bagi hidayah tu taufik. Kita dah nampak, kita tak nak ikut. Macam mana nak dapat hidayah tu taufik? Nak dapat hidayah tu taufik, berapa cara tadi? 2. 1, Allah bagi kepada siapa yang dia kehendaki tanpa diusaha. Kedua ialah dia mengikuti petunjuk irsyad yang telah Allah utuskan melalui manusia. Tuan-tuan dan puan, ini kepada dakwah kita. Betapa pentingnya kita sebagai Muslim yang berada di Malaysia pada hari ini berdakwah kepada jiran kita, kepada rakan sekerja kita. Kepada rakan sekerja kita. Saya pergi ke banyak tempat untuk dakwah, bukan melancong. Saya pergi ke Uganda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan. Saya pergi ke Peru, ke Colombia, ke negara Eropah, ke negara Hong Kong. Antara soalan yang saya tanya kepada mereka, yang saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga dapat berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak Allah ciptakan dan jadikan kita ini lahir di negara Arab yang majoriti 90% adalah Muslim? Boleh ke tak? Boleh. Ada tak Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia? Tak ada. Tak sia-sia. Mesti ada sebab. Pernah tak kita terfikir, kenapa dalam banyak-banyak negara di dunia ini Allah takdirkan kita untuk dilahirkan di bumi Malaysia, dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan jiran kita yang belum Islam, yang Cina ini bukan lahir di negara Hong Kong, di negara Taiwan, di negara China, di negara Barat, tetapi di negara Malaysia yang majoriti 69.3%-nya adalah Muslim. Kawan kita yang India tidak dilahirkan di India tetapi lahir di Malaysia. Kenapa? Yes, untuk hidup bersama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, petandanya ialah agar kita yang Muslim ini, mereka ada pendedahan kepada Islam. Tapi sayang tak, kalau mereka hidup di sisi kita dah 40, 50, 60 tahun ini, dah berapa tahun merdeka? 62 tahun merdeka. Kalau kawan kita yang dah kawan dengan kita 30 tahun tu, tuan-tuan dan puan-puan, setakat dia tak tahu siapa yang kita sembah dan kenapa kita sembah dan siapa yang kita ikuti, iaitu Nabi Muhammad, kita sebagai kawan dah fail. Mementingkan diri, buat bisnes untung berjuta-juta, tapi perniagaan yang lebih menguntungkan dia untuk akhirat, yang dia terselamat dari api neraka, kita tak bagi tahu. Bila kawan kita meninggal, kita menangis, kita kata sedih, kehilangan kawan. Kita kena lebih sedih. Macam mana aku nak jawab depan Allah di akhirat, kawan aku ni mati kafir tapi aku tak pernah cerita, dan kalau dia komplain depan Allah pada hari kiamat, aku nak jawab apa? Itu dakwah, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dakwah. Dan bukan suruh kita paksa pun, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dakwah itu sendiri bermaksud mengajak, menjemput dan menyeru, bukannya memaksa sesiapa. Sebagaimana kalau di Melaka, sampai setiap hujung minggu ada kenduri, betul tak? Saya tahulah. Sebab mak mertua saya orang Melaka. Memang banyak kenduri punya. Kenduri ini, Masya Allah. Malaysia ni dia nikmat, dia makan. Lahir dia buat makan, mati dia buat tali, dia makan. Lepas tu kahwin dia makan, cerai dia tak buat makan. Okey, nak pergi umrah, pergi haji pun dia buat kenduri. Masya Allah, semuanya kenduri. Dia khatam Quran pun dia buat kenduri pulut kuning. Dia ada kenduri pulut-pulut yang tertentu pada waktu-waktu tertentu. Makan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita buat kenduri, kita ajak orang tak? Mesti ajak. Orang tu datang tak datang, kita boleh paksa tak? Tak boleh. Sama juga. Kita buat jemputan kepada kawan kita, kepada jiran-jiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Melaka ini antara tempat, Masya Allah. Di Melaka ini, yang setahu saya, ramai orang Cina peranakan baba nyonya ini fasih. Hidup mereka dah macam Melayu, betul ke tak? Tapi tak Islamnya. Kadang-kala
mereka bercakap insya-Allah, masya-Allah tu lagi hebat. Ada seorang kenalan saya tapi dah meninggal. Tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin kenal insya-Allah, Datuk Kenny, pelakon Baba dan Nyonya. Dia bahasa Melayu hebat tak? Hebat. Bila pergi makan kat kedai dia, jumpa dia, saya tak sempat nak bagi salam, dia pula Assalamualaikum. Dia bagi salam dulu. Lepas tu bila tanya, waktu tu dia sihat, Datuk sihat ke? Dia kata Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah, syukur Allah. Syukur Allah. Wahai dia penganut Buddha, syukur Alhamdulillah. Bila kita puji dia, Masya Allah, Masya Allah. Hebat tapi tak Islam. Meninggal. Allah